Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka, sesiapa yang hendak diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan jejaknya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungi rahimnya, maka hendaklah dia menjalinkan hubungan kekeluargaan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, saya Ar-Rahman dan ia adalah Rahim, saya belah nama saya untuknya, sesiapa yang menghubunginya saya akan menghubunginya, dan sesiapa yang memutuskannya saya akan memutuskannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan makna hadis yang tersebut tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im daripada ayahnya, beliau menyampaikan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan rahim. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada tadi juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abdullah bin Umar ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan orang yang menghubungi rahim sebenar-benarnya orang yang membalas, tetapi yang sebenar-benarnya menghubungi rahim ialah orang yang apabila rahimnya diputuskan dia tetap menyambungnya. Babun fi syuh, ini bab tentang kedekut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, beliau berkata, elakkan dirimu daripada sifat kedekut, kerana sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa kerana sifat ini. Sifat ini menyuruh mereka supaya bakhil, mereka jadi bakhil. Ia menyuruh mereka memutuskan hubungan rahim, mereka putuskan. Ia menyuruh mereka berkelakuan jahat, mereka berkelakuan jahat. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakr, katanya saya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak ada apa-apa selain daripada yang Zubair bawa balik kepada saya ke dalam rumahnya. Bolehkah saya memberikan sebahagian daripadanya? Nabi SAW bersabda, berikanlah, jangan kamu ikat, nanti akan diikat kepadamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, dia menyebutkan beberapa orang miskin. Abu Daud berkata, orang lain menyebutkan beberapa sedekah, beberapa sedekah. Ini perawi yang lain menyebutkan beberapa sedekah, ataupun bukan iddah di situ tapi idah, janjinya. Kalau kita baca tidak dengan sabdu, bermakna janji. Aisyah menyebutkan tentang janjinya kepada beberapa orang miskin. Orang lain, yang perawi yang lain berkata janjinya untuk bersedekah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, berikanlah, jangan kamu hitung, nanti akan dihitung kepadamu. Itulah kita tengok semula tadi pahala orang yang menjaga harta, yang menjaga harta, yang menjaga duit, yang menguruskan harta benda atau menguruskan wang ringgit. Itu yang dimaksudkan dengan khazin. Hak apa ni, gaji dia tu suku, hak orang bagi gaji dia, habuan dia tu suku, hak tu dia dapat, dia berhak dapat. Setelah dia dapat hak tu, dia jaga dengan baik pula, boleh pahala pula. Boleh pahala pula. Bukan hak jaga harta benda di sini maksudnya hak tanpa upah, tanpa ambil gaji tak. Hak ambil gaji pun dia dapat lagi. Kalau dia ada beberapa sifatnya, ikhlas, jaga beberapa sifatnya. Yang dimaksudkan dengan penjaga duit di sini umumlah. Hak kita panggil bendahari ke, hak kita panggil kalau di bank accountant ke,
hak kita panggil cashier ke, hak kita panggil juru audit ke, apa saja hak berkait dengan harta benda orang, dia ditugaskan untuk menjaga di bahagian mana pun. Terutamanya bahagian keuangan lah, bahagian keuangan. Disuruh gapo dia? Disuruh gapo? Suruh Bilal pitih untuk orang. Nak hari Bilal. Bilal berjuta Bilal. Cepat pula tu Bilal tu kan. Tapi tayyibatan bihi nafsu. Hatinya tetap baik. Tak ada timbul benda-benda tak molek. Tak ada timbul benda-benda tak molek. Ikhlas, tenang hati dia. Jangan timbul benda-benda tak molek. Hati itu biar tetap molek. Lepas tu bagi pula, bagi dengan sempurna, dengan lengkap, sebagaimana yang diperintahkan. Kalau zaman dulu pun lagu tu juga, cuma dalam bentuk lain lah. Zaman sekarang cek mari, dia je bayar cek. Dia lah bayar cek. Bila orang suruh bayar, dia bayar molek lah, dengan sempurna. Jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan. Ialah kalau dalam peraturan tu ada perlu gini-gini, itu soal lain. Itu termasuk dalam bab menjaga harta tuan dia. Tetapi kalau sampai sudah jelas dah kita menyusah-nyusah, itu tak boleh pahala ni. Tak boleh. Dia kena ada kamilan, muwaffaran, dengan sempurna, dengan lengkap bagi itu. Tidak ada menyusahkan. Dan di hati dia pun senang. Tak ada perasaan tak boleh. Apalagi buat apa kata pula. Kalau zaman sekarang banyak benar. Dia muka dia duduk dalam, dia tahu cerita. Dia tahu cerita. Macam-macam cerita. Sebab kita pun ada, mana-mana pun ada kan. Orang nak ambil PT, ATM tu lah, ambil PT, cocok, tak ada, tak tahu. Dia duduk kira dalam. Macam-macam. Itu tak betul tu, jiwa tak betul. Tak molek, busuk hati, ataupun macam-macam lah dia buat. Macam-macam buat, nak pelari duit, hilangkan duit. Sedangkan duit tu duit amanah orang ramai, pelabur-pelabur masuk dalam bank itu. Ataupun dia buat pakatan dengan orang luar, nak rompok, dia rancang, dia tahu berapa banyak nak keluar, pergi ambil. Siapa dia, lagu mana, dia cerita. Itu tidak baik jiwa tu. Hatinya tidak baik, tak boleh pahala kalau lagu tu, tak boleh pahala. Dalam dunia pun orang tidak nak bagi ganjaran kepada hak lagu tu, tidak terpilih hak lagu tu. Ada boleh jadi kena lah, kalau kena igat ataupun kena denda lagi, kena hukum lagi, itu ada. Apatah lagi nak bagi penghargaan, tak ada lagu tu. Allah Subhanahu Wa Taala pun nak bagi pahala ni, dia kena molek. Dalam bab keuangan ni, sebab apa yang sebut gini ni? Sebab orang jadi gelap mata. Jadi gelap mata. Sehingga diserahkan, diberikan kepada orang yang disuruh dia tu berikan. So orang suruh dia bui, sebanyak mana, bila, dia bui molek. Tidak kata jadi menyusahkan, ataupun tidak bui banyaklah kokek-kokeknya. Tak boleh lah gitu. Kalau dia bui molek, dia akan mendapat pahala salah seorang daripada dua orang yang memberi sedekah. Boleh sedekah juga, pahala beri sedekah. Katakanlah orang beri cek untuk sedekah kepada sekolah, dia urus dengan molek, dia pun boleh pahala juga sebab sedekah pada sekolah. Lagu tu lah. Begitulah juga yang lain-lain lagu tu. Itu kelebihannya. Jaga harta dengan baik, hak orang. Lepas tu pahala ni boleh jadi, orang ni dia bukan pitih dia, tetapi dengan sebab dia buat molek, dia dapat lebih banyak lagi pahala daripada tuan asal. Boleh berlaku. Dengan sebab itu ulama-ulama dalam menghuraikan hadis ni, syarah hadis ni, macam-macam dia kata. Kalau benda tu besar, banyak. Lepas tu orang yang ni, orang tengah saat ni bendahari kau gapo kau, kita kata dia tidak susah. Tetapi hak ni nak dapat duit sebanyak tu, nak bui sedekah ni susah. Dia hanya sikit je. Dia dapat sikit je. Pahala sedekah tu dapat juga, tapi sikit. Hak ni dapat banyak. Tetapi katakanlah, ni dalam kitab-kitab disebutlah, kalau satu orang tu suruh dia ni buat pergi roti tu tak ada semahan mana.
ataupun apa-apalah.